Harga barangan terkawal, peniaga patuhi skim harga maksimum musim perayaan. Tingkatkan kualiti pendidikan perubatan tradisional, bangunkan produk herba berasaskan saintifik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita wilayah 14 April 2023. Saya Sahih Samsudin. Lintas langsung petang ini kita bersama Sarawak, Sabah dan Terengganu. Masjid berperanan penting sebagai tonggak perkukuh keimanan, manakala aktiviti yang dijalankan boleh membawa kefahaman kepada Islam dan mengelakkan perpecahan. Justru dalam lawatan kerja sehari ke Pulau Pinang, Perdana Menteri meluluskan peruntukan RM5.4 juta untuk pembinaan masjid baru di Bukit Mertajam yang bernilai RM9 juta. Perdana Menteri memuji langkah khariah masjid kawasan tersebut kerana mengumpul dana RM2.5 juta daripada masyarakat setempat, selebihnya disalurkan kerajaan negeri sebanyak RM1.1 juta. Dia tak minta semua peruntukan daripada kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan. Dia ambil langkah sendiri. Jadi bila bincang dengan pegawai di ICU dan juga Kementerian Kewangan, mereka beri suatu perhatian bahawa masyarakat dan Khariah Mengkuang Titi ini di antara yang sangat proaktif. Dia ambil ikhtiar daripada awal. Kutip 2.5 juta jaminan dia. Ya. Ini hebat ni nampaknya. Sebenarnya masjid ini masjid yang hebat, yang gagah. Ya. Jadi walaupun Mengkuang Titi dia nampak macam terpencil, tersorok sikit, tapi masjid dia gagah. Terdahulu beliau merasmikan majlis pelancaran pembangunan Masjid Mengkuang Titi di Bukit Mertajam. Hadir sama Ketua Menteri Chow Kon Yeow, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman dan Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim. Penduduk Mengkuang Titi melahirkan rasa gembira dengan peruntukan yang diumumkan itu. Bagi mereka, masjid yang bakal dibina nanti akan memberikan keselesaan kepada masyarakat untuk menjalankan ibadah. Kami nampak cara PM cakap tu memang kira dia cerita tentang dari basic, dari mana dari bawah, mana dari khariat masjid ni dia perkutip sendiri. Lepas tu peruntukan daripada negeri dan persekutuan dan kerajaan. Hanya tu menunjukkan kira sesuatu yang banggalah untuk kampung ni kan. Dia buat dari usaha penduduk kampung ni sendiri. Tentu gembira lah kan. Pasal kita dapat peruntukan masjid untuk orang kampung. Dan pasal kita dah tahun ni kita dapat apa orang kata masjid yang besar kan. Macam Perdana Menteri cakap tadi, kita dapat masjid yang besar. Masjid yang bakal dibina di atas tanah berkeluasan 1.29 hektar milik Majlis Agama Islam Negeri itu dijangka mampu menampung sejumlah 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Sebelum itu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamik Jarak Atas, Tasik Gelugur. Hampir 1,000 jemaah hadir bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sama-sama dapat solat Jumaat bersama dengan Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Jadi bagi saya mewakili AJK Khariah Masjid Jamik Jarak Atas ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana sudi untuk hadir ke khariah kami untuk bersolat jemaat bersama-sama dengan anak khariah. Dalam majlis itu, satu memorandum diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meluluskan peruntukan untuk menaik taraf masjid dan tanah wakaf kubur. Terdahulu, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak menerima kunjungan hormat Perdana Menteri di Seri Mutiara. Ini merupakan antara program Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerangka lawatan kerja sehari di Pulau Pinang.
Perdana Menteri yang tiba di kediaman rasmi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang itu pada pukul 10.45 pagi mengadakan pertemuan dengan Tun Ahmad Fuzi selama hampir sejam. Kunjungan hormat Datuk Seri Anwar ini julung kali diadakan selepas beliau dilantik memimpin Kerajaan Perpaduan pada November tahun lepas. Perdana Menteri kemudian ke Majlis Pelancaran Pembangunan Masjid Mengkuang Titi, Bukit Mertajam. Datuk Seri Anwar juga menghadiri Majlis Amanat kepada Penjawat Awam Persekutuan dan Negeri Pulau Pinang di Dewan Besar UiTM, Kampus Permatang Pau. Seterusnya, Perdana Menteri menghadiri sesi taklimat Kerajaan Negeri dan Mesyuarat Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang. Para peniaga dilihat mematuhi skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2023 yang bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub meninjau sendiri suasana peniaga-peniaga di sekitar Pasar Caukit dan mendapati harga-harga barangan yang dijual adalah terkawal. Dan rata-rata malam tadi saya melihat semua peniaga mematuhi dan tidak ada harga yang dikatakan naik secara melampau atau secara wewenang. Datuk Seri Salahuddin berkata demikian pada sidang media jualan Rahmah Courts. Beliau menyambut baik inisiatif Gedung Perabot dan Elektrik pertama yang menyertai program Rahmah dalam usaha membantu rakyat mendapatkan barangan pada harga lebih rendah sekaligus meringankan kos sara hidup rakyat. Bagi meningkatkan kualiti pendidikan bidang perubatan tradisional negara, buku kerangka pendidikan perubatan tradisional dan komplementari PT dan K diterbitkan. Penerbitan buku ini diharap dapat memperkukuh jalinan kerjasama pelbagai pihak seiring hasrat Kementerian Kesihatan dalam melestarikan bidang perubatan tradisional dan komplementari. Facilitate and pave the way to inspire more research and collaborations in the field of GNCM and herbal medicines in tandem with promoting the integrations of traditionals and modern medicine for the benefits of all Malaysians. Beliau turut merasmikan garis panduan penyelidikan perubatan herba yang merangkumi tata cara penyelidikan dalam membangunkan produk herba berasaskan saintifik. Operasi sekolah di Melaka berjalan seperti biasa meski terdapat 226 kes positif COVID-19 melibatkan kluster pendidikan di negeri itu. Setakat hari ini, 3 kluster direkodkan iaitu kluster Jalan Selanda, kluster Jalan Sempang 20 Jasin 2 serta kluster Lorong Bukit Piatu 15-2. Kita hantar mereka balik untuk dikuarantinkan di rumah masing-masing supaya keadaan jadi terkawal. Bahawa masa ni tak ada new case lah. Macam biasa je, betul. Dia orang batuk sesama dan kemudian dia test. Jadi apabila dah beberapa orang positif, dia luaskan test dia. Jadi makin ramai yang masuk. So setiap orang yang positif tu kita minta dia balik. Kluster Jalan Selanda melibatkan 64 kes, kluster Jalan Sempang 20 Jasin 2 72 kes, manakala kluster Lorong Bukit Piatu 15 90 kes. Kesemua kluster terbabit dijangka tamat pada 10 Mei. Lepas tu pakcik tu spraykan dia sanitizer. Kebajikan pengamal media negara ini akan sentiasa terbela. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan atas keprihatinan pihaknya bersama Jawatan Kuasa Penganjuran Hari Wartawan Malaysia Hawana mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pengamal media yang terkesan kehilangan pekerjaan. Harapan saya kebajikan bagi rakan-rakan media sentiasa terbela dan insya-Allah saya akan cuba bertemu dengan komuniti 800 pekerja yang diberhentikan dari Utusan Malaysia dulu untuk faham keadaan mereka serta apa yang boleh dibantu. Beliau ditemui selepas menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada bekas wartawan utusan Muhammad Basir Abu Bakar yang mengidap penyakit jantung sempena program sulung kasih at Hawana 2023. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak perlahan sekitar 10 sehingga 20 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang
sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perak, pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dan petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan dan Tawau di negeri Sabah. Dan keadaan ini juga dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca kita untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita suka-suka. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Selain reaksi positif pembayaran awal gaji penjawat awam, fokus lintas langsung Terengganu hari ini program Pelita Raya. Kita terus langsung bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan Sidi. Terima kasih. Ya. Bayaran gaji penjawat awam yang diawalkan hari ini berbanding 17 April sangat membantu umat Islam membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Tinjauan RTM di Pasaraya Sabasun, Kuala Terengganu mendapati seawal 8 pagi tadi, masyarakat mula membuat pembelian pelbagai barangan keperluan harian. Alhamdulillah lah kerjaan bagi gaji awal ni dapat kita buat persediaan awal untuk menyambut raya ini. Datuk sendiri mari sini macam mana pun? Saya cari sayur-sayur, cari lauk untuk standby awal lah. Kalau ujung-ujung nanti bolong orang jadi masalah kalau orang nak bayar pun panjang orang kata. Rasa okey kot. Boleh macam boleh buat persiapan awal untuk orang, jadi boleh beli untuk barang-barang awal-awal semua dok bolong kan. Bila sampai masa lagi. Dari segi persiapan nak raya semua siap dah ke? Alhamdulillah siap dah sikit tu. Rasa ia menjadi satu memudahkanlah sebab gaji awal kan. Memudahkan kita rakyat ni untuk membuat persiapan hari raya. Ya. Dah sempat lagi lah kalau untuk nak membeli pakaian raya pun sempat lagi lah untuk anak-anak kita barang dapur. Beberapa anggota penguatkuasa KPDN negeri ini juga turut membuat pemeriksaan harga di pasaraya berkenaan. Ia bagi memastikan barangan yang dijual tidak melebihi harga yang ditetapkan. RM50,000 bantuan zakat kepada asnaf telah disalurkan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam melalui Maidam Property kepada golongan asnaf di negeri ini. Ia membabitkan 500 penerima seluruh negeri.
Pengurus besarnya Wan Farid Imran Wan Abdul Latif berkata, selain daripada bantuan wang tunai, pihaknya turut menyumbang gas silinder kepada asnaf terpilih. Mereka turut dibantu melalui program bimbingan usahawan asnaf dengan menjadi ejen tong gas. Alhamdulillah sekarang kita dah ada 20 orang yang menceburi bidang ejen pengedar asil gas ini, dan sambutan sangat menggalakkan, dan insya-Allah matlamat kita daripada usahawan asnaf ini menjadi kepada muzaki, iaitu pembayar zakat satu masa nanti. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan bubur lambuk kepada pengguna jalan raya di hadapan restoran Wakaf Infak di Kuala Terengganu. Prihatin dengan kebajikan keluarga bekas pengamal media yang diuji kesusahan, Kelab Wartawan Media Terengganu kawat menerusi tradisi aktiviti ziarah kasih Ramadan. Kali ini, hampir 20 keluarga bekas pengamal media disantuni. Esko Kebajikan Kawat Zamri Ghani berkata kunjungan terhadap keluarga tersebut dapat menceriakan mereka yang ditimpa kesusahan. Malah ia juga sebagai tanda ingatan sesama ahli dan keluarga bekas ahli yang sudah meninggal dunia. So, pada hari ini kita ingin meneruskan tradisi yang telah dibuat oleh persatuan kita lah, yang selalu setiap tahun kita akan pergi menziarahi bekas-bekas ahli kita yang telah meninggal dunia, dan tujuannya untuk mengeratkan lagi silaturahim di antara mereka dan keluarga mereka. Terdahulu beliau menziarahi keluarga bekas jurukamera RTM Allahyarham Hashim Abdullah dan bekas Presiden Kawat Allahyarham Khairul Azlam Muhammad yang meninggal dunia. Dekorasi pelita raya, demonstrasi makanan tradisional dan persembahan kebudayaan di setiap daerah. Itu antara kelainan yang akan ditonjolkan sempena program Pelita Raya Terengganu 2023 Pelita at KBT tahun ini. 30,000 pengunjung disasar hadir ke acara tahunan yang bermula malam ini di Kampung Budaya Terengganu. Pengarah Pelancongan Negeri Fadli Yusof Zakaria berkata 8 daerah akan mengetengahkan kekuatan kebudayaan di kawasan masing-masing. Juri kita ada juri yang telah kita lantik. Di samping itu juga kita minta pandangan daripada pengunjung. Pengunjung yang merupakan penilai utama. Di samping kita tengok viral di media sosial lah, yang mana mendapat liputan ataupun like terbanyak, itu dikira sebagai salah satu kriteria pemakahan lah. Beliau menyatakannya sempena program Pre-Tour Pelita KBT di Kuala Terengganu berkonsepkan comelnya pelita 30% hasil rekaan akan menggabungkan lampu moden, manakala 70% menggunakan lebih 150 sumbu pelita. Pemakaian songket sering dikaitkan dengan golongan kayangan. Bagaimanapun, dengan kecanggihan teknologi, semua golongan kini mampu memiliki songket mengikut kategori yang ditawarkan. Pengurus jualan ANZ Songket Kuala Terengganu Muhammad Rushdan Cik Mustafa berkata, dengan ketidaktentuan ekonomi ketika ini, jualan songket tetap laris, malah meningkat hampir 75% sempena Aidilfitri. Antara yang mendapat permintaan tinggi adalah sampin dan kain pasang. Trend pembelian kali ini lebih tertumpu kepada warna-warna pastel berbanding warna blok yang menjadi pilihan tahun lalu. Pelbagai jenis songket ditawarkan dengan harga serendah RM600 hingga belasan ribu ringgit. Bila kita lepas pada pandemik itu, memang kita tutup teruslah masa pandemik itu. Selepas itu kita bangkit, kita buat banyak yang post dalam Instagram dan TikTok ke Facebook. Alhamdulillah, slow step by step, alhamdulillah ada permintaan semula untuk yang kategori samping ni lah. Semakin meningkat. Produk songket mempunyai peminat tersendiri kerana keunikan seni tangan menjadikannya lebih eksklusif untuk dijadikan koleksi peribadi. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sidi.
Pelaksanaan inisiatif Ladang Lestari 2523 sebagai strategi meningkatkan pendapatan peneroka menjelang 2025. Timbalan Pengarah Besar Operasi Felda Izham Mustafa berkata inisiatif itu menyasarkan produktiviti ladang bagi buah tandan segar sebanyak 25 tan sehektar setahun serta kadar perahan minyak setinggi 23%. Sasaran itu akan membolehkan peneroka memperolehi purata pendapatan RM5,000 sebulan berbanding sekarang sebanyak RM2,940 sebulan. HPKP ini juga kita selitkan, kita sasarkan 25-23 iaitu 25 tan per hektar setahun purata dan 23% kadar perahan di grade buah sawit itu sendiri yang kita hantar ke kilang. Ini sasaran kita. Kita jangkakan insya-Allah dalam tahun 2025 ni kita berjaya mendapat purata semua peneroka 25 tan dan 23 kadar perahan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Produktiviti dan Kualiti Peladangan Felda 2022, peringkat wilayah jengka di Felda Jengka 1, Bandar Pusat Jengka di Maran. Pembinaan pos kawalan keselamatan tambahan. Apa reaksi Kerajaan Negeri Sarawak? Kita dapatkan butirannya dari Bumi Kenyalang bersama Vanessa Mering. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak sedia bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi menawarkan tapak cadangan untuk pembinaan pos kawalan keselamatan tambahan di sempadan antara Malaysia dan Indonesia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, Sarawak ada mengenal pasti tapak yang bersesuaian untuk tujuan tersebut. Kita sedia, kita ada, tapi border post kita semasa ada jadi defense. Jadi kita ini ada kuasa, tapi kita bekerjasama dengan Kerajaan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan penambahan bilangan pos berkenaan adalah perlu memandangkan hanya terdapat 7 buah pos kawalan keselamatan di sempadan Sarawak Indonesia ketika ini berbanding Indonesia yang mempunyai 70 buah pos serupa. Sementara itu, Premier turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas peruntukan RM1 bilion bagi membangunkan kemudahan dan meningkatkan keselamatan di sepanjang sempadan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia yang diumumkan pada Januari lepas. Katanya Kerajaan Sarawak akan memanfaatkan peruntukan tersebut bagi memindahkan lokasi Komplek Kastam Immigration Kuarantin dan Keselamatan CIQS Tebeduk di Serian agar lebih berdekatan dengan sempadan di samping membangun kemudahan bersesuaian. Peruntukan itu juga akan digunakan untuk membangun kemudahan di CIQS Biawak selain Kerajaan Negeri akan berunding semula dengan Kerajaan Persekutuan mengenai lokasi untuk pembinaan CIQS Tapak Megah di Kapit agar dibina berdekatan dengan kawasan perbatasan. Datuk Patinggi Abang Johari ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbangsih Raya 2023 di Kuching. Sebanyak 12 buah persatuan Islam di Sarawak menerima sumbangan bernilai RM902,000 daripada Majlis Islam Sarawak MIS di Kuching. Sumbangan geran yang disalurkan bagi membantu pengurusan saudara baharu itu disampaikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari usai solat Maghrib pada Majlis Khatam Al-Quran dan Iftar Perdana Agensi-Agensi Islam. Terdahulu sebelum berbuka puasa, lebih 600 jemputan yang hadir yang terdiri daripada warga kerja agensi-agensi Islam di bawah MIS diperdengarkan dengan bacaan surah-surah Khatam Al-Quran oleh barisan tetamu kehormat. Ia dimulai dengan bacaan surah Ad-Duha daripada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dan diikuti Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Antara yang turut serta adalah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Abdul Rahman Junaidi, Setiausaha Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki dan Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha.
Majlis tersebut diakhiri dengan solat tarawih dan witir berjemaah yang diimamkan oleh Imam Besar Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Perlu ada satu kaedah yang lebih baik dalam menentukan paras kemiskinan di negara ini. Pada masa sama, sistem sedia ada iaitu e-Kasih juga perlu ditambah baik dalam menangani ketidaktepatan data kemiskinan. Timbalan Menteri Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam semasa menyuarakan pandangan tersebut berkata, pendapatan isi rumah golongan yang tersenarai dalam data e-Kasih tidak dapat ditentukan dengan tepat. Ia berbeza dengan golongan yang mempunyai sistem penggajian sama ada pekerja swasta atau penjawat awam. Oleh itu, Muhammad Razi Sitam menyifatkan data e-Kasih bukanlah cerminan sebenar tahap kemiskinan sesebuah negeri atau daerah. Mereka mendata, mereka yang di luar daripada sistem kerja bergaji ni, tidak ada pension dan sebagainya. Kita tak ada satu sistem khusus untuk menentukan mereka ini adalah kategori miskin ataupun di bawah kemiskinan dan sebagainya. Kalau seorang pekebun sawit ada 20 hektar, 50 hektar sawit dia, sekali jual dia dapat sampai 3-4 ribu ataupun 5 ribu. Tapi dia tak ada satu sistem untuk menetapkan mereka ni di dalam kategori gaji tu. Penggajiannya, tak ada sistem penggajian. Sebab itu dia bukan sepenuhnya. Muhammad Razi juga mengalu-alukan usai kerajaan untuk menyemak semula pendapatan garis kemiskinan. Katanya, ia perlu diselarikan dengan perubahan semasa yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat, terutama sekali kenaikan harga barang yang secara tidak langsung terkait dengan isu kenaikan kos sara hidup dan inflasi. Ketika ini, kadar had kemiskinan di peringkat nasional bagi satu keluarga adalah RM2,208, manakala RM1,169 bagi miskin tegak. Muhammad Razi ditemui pada program penyampaian sumbangan sejambak kasih raya kepada 100 penerima di Debak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN melalui inisiatif Jelajah Payung Rahmah telah melancarkan program Jualan Rahmah dan Pakej Rahmah bersama Pasaraya HNL di Kota Semarahan. Program bersempena dengan musim perayaan Aidilfitri itu bermula semalam sehingga 30 April ini. Program tersebut bertujuan untuk meringankan beban rakyat melalui jualan murah bagi barangan keperluan khasnya untuk persediaan menjelang Hari Raya dengan diskaun sehingga 30% berbanding harga pasaran sedia ada. Dalam satu kenyataan media, program Jualan Rahmah itu telah dilaksanakan di 3,225 lokasi di seluruh negara dengan nilai jualan melebihi RM54 juta. Setiausaha politik kepada Menteri KPDN Suhaizan Kayat hadir mewakili Menteri bagi menyempurnakan majlis pelancaran program tersebut. Terdahulu, Suhaizan turut merasmikan program Bazar Ramadan Rahmah peringkat negeri Sarawak di Uptown Kota Semarahan yang menyaksikan lebih 64 daripada 140 orang peniaga menawarkan menu rahmah kepada pelanggan. Selain penyediaan kaedah pembayaran secara digital melalui program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan, anjuran bersama KPDN dengan rakan-rakan strategik iaitu Sarawak Pay Global dan Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Kerajaan diharap akan menaikkan jumlah saman permit kemasukan kenderaan VEP di sempadan negara. Senator Dewan Negara Datuk Ahmad Datuk Seri Ibrahim berkata ini kerana jumlah saman sedia ada amat rendah iaitu RM150 dan berharap cadangan beliau dinaikkan sehingga RM500 akan diluluskan kerajaan. Masuk, tertangkap denda 150 aja. Jadi saya ada mohon dengan Timbalan Menteri Musim dalam Dewan Negara kalau boleh dinaikkan ke 500. Tapi ia kena mengembat ke kabinet lah. Tidak akan berunding sama diri kalau boleh dinaikkan. Ya. Itu adalah satu-satunya yang bagus kerana prosesnya akan dipercepatkan kerana online kena itu.
Datuk Ahmad menjelaskan ini kerana kuasa bagi pelaksanaan penguatkuasaan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas majlis berbuka puasa bersama Timbalan Premier Datuk Seri Profesor Dr. Sin Kuhian di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Ahmad memaklumkan satu kejohanan e-sport akan diadakan pada 6 hingga 7 Mei depan. Kejohanan sulung itu menawarkan hadiah wang tunai terkumpul RM4,000. Institut Koperasi Malaysia IKMA akan terus memainkan peranan sebagai agensi pembangunan modal insan koperasi bagi memastikan gerakan koperasi tidak ketinggalan dalam menguasai ilmu dan kemahiran tadbir urus koperasi. Ke arah itu, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia, Datuk Muhammad Ali Mansor berkata, sebuah universiti iaitu Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM yang ditubuhkan IKMA akan mula beroperasi pada bulan Julai ini dengan pengambilan mahasiswa program ijazah sarjana diikuti program diploma dan ijazah sarjana muda pada bulan September nanti. Datuk Muhammad Ali turut mengalukan gerakan koperasi di Sarawak untuk terlibat sama dalam pembangunan UKKM yang standard pendidikannya bercirikan keusahawanan koperasi di Malaysia. Beliau berucap merasmikan program bicara ilmu Ramadan komunikasi berpengaruh pembuka rezeki merintis kejayaan di Miri. Beliau menambah program itu diharap dapat mewujudkan kesedaran dalam kalangan ahli kooperator tentang kepentingan komunikasi berkesan dan mengawal emosi secara efektif serta diadaptasi dalam aktiviti seharian. Malah, beliau memberitahu ia selaras dengan objektif pembangunan modal insan oleh IKMA yang turut merangkumi kemahiran berkomunikasi ke arah memastikan gerakan koperasi terus kekal kompetitif dan berdaya saing. Ceramah yang disampaikan oleh penceramah bebas Ustaz Muhammad Haris Muhammad Ismail turut dihadiri oleh lebih 100 ahli koperasi berbilang kaum dan agama di Miri. Pada majlis itu, Datuk Muhammad Ali turut menyampaikan sumbangan bersempena sambutan Hari Raya yang menjelang tiba kepada lebih 20 anak yatim dan ibu tunggal yang terpilih sebelum bersama-sama berbuka puasa. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Vi, terima kasih. Antara fokus negeri di bawah bayu, 3 projek sakit Kementerian Kesihatan akan disiapkan dalam tempoh 2 tahun. Butiran lanjut langsung bersama Redwin Robin di studio Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Ya, Sahih. 3 projek hospital yang dikenal pasti projek sakit iaitu Hospital Papar, Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Sikuati Kudat dijangka siap sepenuhnya dalam 2 tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS juga menetapkan proses pembangunan fasiliti kesihatan tersebut sekurang-kurangnya mencapai 5% setiap bulan. Kami tengok progres dia macam mana, apa masalah dia dan apa yang kita boleh baiki untuk cepatkan pembangunan hospital ni lah. Kita tidak ada priority one. Apabila telah dibina, kita mahu progres tu. Datuk Ros menyatakan perkembangan tersebut selepas menghadiri majlis penghargaan sempena program Rahmah Ramadan di Kota Kinabalu. Menurutnya, JKNS juga mengadakan perbincangan berkala bersama Jabatan Kerja Raya Sabah bagi mencapai pembangunan progresif selain mencari jalan penyelesaian sebarang permasalahan berkaitan bahan mentah ataupun peralatan dari luar negara. Tegas Datuk Dr. Rose selaku pengerusi mesyuarat dalam perkara ini, JKNS juga akan terus fokus dan memantau rapi terhadap 3 fasiliti kesihatan berkenaan. Beliau turut menjangka Hospital Papar akan siap sepenuhnya tahun ini, manakala Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Sikuati Kudat dijangka akan siap sepenuhnya pada awal atau hujung tahun depan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Rosnani Mudin menyifatkan inisiatif agensi kerajaan, pihak swasta maupun badan bukan kerajaan NGO dalam membantu meningkatkan bekalan tabung darah amatlah dialu-alukan. Budaya prihatin tersebut sekaligus membantu pesakit khususnya golongan terlibat kemalangan dan pembedahan, ibu bersalin maupun pesakit talasemia.
Sebenarnya kami sangat mengalu-alukanlah agensi lain seperti Yadim dan agensi bahagian Jabatan Penyiaran ni, sebab ini adalah penglibatan agensi luar dalam membantu Jabatan Kesihatan untuk mengumpul darah yang membantu kami. Contohnya mereka menganjurkan program ini dan menyediakan tempat, dan juga anggota-anggota yang membantu anggota kami untuk menjalankan aktiviti ini serta memanggil orang ramai. Ini adalah program tahunan sebenarnya. Kita telah bekerjasama seawal 2017. Yang mana program ini ialah seperti biasa, kalau hari-hari biasa itu memang biasa dibuat, tetapi di bulan Ramadan ini agak kurang. Jadi inilah inisiatif Yadim, kita teruskan. Kita adakan program kempen derma darah ini di sebelah malam. Mereka menyatakan perkara ini semasa ditemui dalam program Rahmah Ramadan anjuran Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, pihak Yadim Sabah turut menyampaikan sumbangan rahmah madani kepada golongan asnaf dan sijil penghargaan kepada pihak terlibat. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah, Aminah Samsudin Muhammad. Cadangan menaik taraf Majlis Daerah Penampang kepada Majlis Perbandaran akan diteruskan. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut perlu melihat keseluruhan aspek terlibat, terutama melibatkan impak dan pulangan kewangan. Actually, nothing is stopping the effort to elevate to pergi Majlis Perbandaran. Cuma we haven't got all the input from the agencies yet. Like we need to get the input from the Ministry of Finance. Maybe it's there, but they're still waiting for the actual report from some other agencies involved. So once it is ready, and we can table it to the Cabinet. Datuk Dr. Joakim berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Penampang sesi 2023-2025 di Kota Kinabalu. Turut menyokong cadangan tersebut, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict yang turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Datuk Dr. Joakim turut mengingatkan ahli majlis daerah agar perlu bekerjasama rapat dengan pengurusan majlis daerah serta agensi berkaitan dalam melaksanakan program pembangunan di kawasan mereka. Ini disebabkan melalui perkembangan teknologi terkini, PBT sentiasa berdepan dengan pelbagai isu, cabaran dan tuntutan yang mudah dipaparkan dan diperdebatkan dalam media sosial, sekaligus memerlukan keputusan segera. Seramai 20 ahli Majlis Daerah Penampang terdiri pelbagai latar belakang menerima watikah pelantikan dalam majlis tersebut. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memastikan aspirasi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah serta hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan secara komprehensif dan strategik. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Raisin Saidin berkata, JPNS juga dalam usaha merealisasikan 7 teras utama KPM dalam memastikan pendidikan anak-anak seimbang dari segi rohani, jasmani dan emosi. Harapan saya lah agar harapan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga apa yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah konsep masyarakat madani dan ditambah pula dengan hasrat dan hala tuju Kerajaan Negeri Sabah yang ingin melihat kemakmuran negeri ini melalui pendidikan, dan juga dengan adanya konsep ABC yang telah diperkenalkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, maka saya berharap supaya perkara-perkara itu sampai kepada seluruh warga pendidikan di Sabah supaya boleh diterjemahkan dalam bentuk kemenjadian anak-anak murid kita. Dia berkata demikian di Kota Kinabalu. Tambah Raisin, isu-isu penting seperti pembangunan sekolah daif, kekurangan guru dan isu pembaikan kuartus guru juga akan terus diberi perhatian pihak JPNS. Beliau turut menasihatkan para guru agar sentiasa ikhlas dalam bekerja, memberi perhatian dan menyayangi anak-anak murid. Raisin dilantik sebagai Pengarah Pendidikan Negeri Sabah pada 24 Mac lalu, menggantikan Datuk Tahniah Jaman yang telah bersara.
Kumpulan Sawit Kinabalu menyerahkan dividen interim ketiga kepada kerajaan negeri bagi tahun 2022 berjumlah RM11,158,500. Ia sekaligus menjadikan jumlah terkumpul bagi pembayaran dividen syarikat itu kepada kerajaan negeri sebanyak RM27.9 juta bagi kutipan berakhir 31 Disember 2022. Tahun lalu, Kumpulan Sawit Kinabalu telah memberi dividen kepada kerajaan negeri sebanyak 43 juta. Satu dividen yang begitu tinggi sekali lah ya untuk Among JLC di Sabah, dan insya-Allah tahun ini pun jumlah dividen untuk tahun lalu sejumlah 27 juta. Ya, di samping juga kita ada juga memberi sumbangan-sumbangan berupa CSR, zakat dan sebagainya, dan juga bantuan-bantuan yang kami berikan kepada rakyat-rakyat yang memerlukan. Majlis penyerahan dividen disempurnakan Pengarah Urusan Kumpulan Sawit Kinabalu, Baco Jansi, kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Surveyor Haji Safar Untung, disaksikan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Kota Kinabalu. Turut berlangsung penyampaian sumbangan sawit Kinabalu kepada Masjid Jamik As-Salam Kampung Benoni Papar, Persatuan Orang Kerdil Sabah Prokesa dan Persatuan Kadazan Dusun Murut Muslim se-Malaysia. Syarikat milik kerajaan negeri ini juga telah menyerahkan zakat perniagaan berjumlah lebih RM6 juta kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS berlangsung di Istana Negeri bagi keuntungan syarikat tahun 2022. Sawit Kinabalu turut mengumumkan pembayaran sagu hati RM300 kepada 12,000 pekerja ladang syarikat berkenaan. Sebelum ini, Sawit Kinabalu juga telah menyumbang lebih RM240,000 menerusi aktiviti turun padang dan majlis berbuka puasa kaki tangan wilayah di daerah Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan kawasan Pantai Barat. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dari negeri-negeri lain kembali bersama dengan Sahih Samsudin di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih Radin Robin. Saksikan Hashclick pada 15 dan 16 April ini bersama saya, Nadia Bryan. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Hasrat Persatuan Khairat Kematian Khariah Masjid Sharifah Husna Pendang untuk memiliki sebuah van jenazah direalisasikan dalam bulan ini. Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf tampil menyampaikan sumbangan tersebut kepada Khariah Masjid berkenaan. Imam Masjid Khairul Anwar Hashim berkata sumbangan ini diberi ketika mereka amat memerlukan sebuah van jenazah yang baru bagi menggantikan van sebelum ini yang terlalu uzur. Dengan adanya kenderaan tersebut, ia dapat menyelesaikan masalah terutamanya dalam menjalankan tanggungjawab fardu kifayah berkaitan pengurusan jenazah. Saya ingin menzahirkan rasa syukur kepada Allah SWT dan setinggi penghargaan serta terima kasih kepada Pertubuhan Abdul Rahman bin Auf kerana bermurah hati menerima orang kata apa dan meluluskan sumbangan van jenazah, kerana dengan pemberian van jenazah ni dapat menyelesaikan banyak pengurusan kami. Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf, Muhammad Abdul Khabir Ahmad Bahaudin memaklumkan sumbangan tersebut menerusi projek wakaf van jenazah dengan dana hasil sumbangan orang ramai. Jadi kita telah tubuhkan satu projek wakaf van jenazah dan madrasah ni. Jadi kebanyakannya income daripada sumbangan daripada hasil daripada sumbangan orang ramai kan, untuk melancarkan program ni. Dalam program ni kita tidak tetapkan dia punya jumlah daripada kutipan masjid perlu ada berapa. Cuma kalau ada sebahagian, contoh masjid ada sebahagian dana 40,000 ke 50,000. Jadi kita tengok kepada sumbangan orang ramai yang kita telah buat kutipan. Jika mana cukup untuk dapatkan sebuah van, saya kita akan proseskan untuk dapatkan van. Bagi jurucakap Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman bin Auf, Ustaz Ilyas Ismail, van jenazah amat diperlukan Khariah Masjid. Bagaimanapun untuk memilikinya memerlukan kos yang tinggi.
Sebab itulah sebab antara kenapa Pertubuhan Kebajikan Abdul Rahman Auf ini kita buat kempen sumbangan van jenazah untuk masjid-masjid dan surau-surau yang sudah ada dalam senarai menunggu sebenarnya. Buat para penonton sekalian, saya menyarankanlah agar penonton-penonton semua dan juga orang ramai untuk turut sama kita jayakan usaha untuk nak menginfakkan van jenazah kepada masjid dan surau yang sangat-sangat memerlukan ni. Dan tugas untuk menguruskan jenazah ni hukumnya ialah fardu kifayah. Selain penyerahan kepada Masjid Sharifah Husna, sebuah lagi van jenazah diserah kepada Qaryah Masjid Dar Anwar, Kuala Nerang. Manakala 3 lagi akan diserah dalam tempoh terdekat kepada Qaryah Masjid Abdul Rahman Merbuk, Masjid Ijtihad Kuala Ketil dan kepada sebuah madrasah pengajian Islam di negeri ini. Penyerahannya juga akan dibuat kepada Surau Taman Desa Permai Tampin Negeri Sembilan. Orang ramai yang ingin memberikan sumbangan kepada pertubuhan ini boleh layari Facebook Projek Wakaf Van Jenazah. Secara purata, harga sebuah van jenazah melalui Projek Wakaf Van Jenazah ialah RM125,800. Yayasan Kebajikan Perlis YKPS menyalurkan peruntukan sebanyak RM20,000 bagi menyantuni golongan memerlukan di Perlis. Setiap tahun, yayasan menyediakan peruntukan khusus sebagai bantuan untuk sambutan Ramadan dan Aidilfitri. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Perlis, Effendi Rajini Khan berkata sumbangan dapat meringankan beban sepanjang Ramadan dan keperluan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Yayasan Kebajikan Perlis menyediakan dana untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan agar bulan Ramadan dan juga ketibaan Syawal ini lebih bermakna kepada mereka, agar mereka juga tidak ketinggalan dalam menyambut hari kemenangan dan hari Lebaran. Seramai 17 anak yatim dari Sekolah Kebangsaan Batu Bertangkup, Cuping menerima sumbangan duit raya daripada Yayasan Kebajikan Perlis. Sebab kita pun dekat law ni tak berapa nak mampu lah. Sebab pertama kali lepas COVID ni kita kan semua perniagaan semua down. Jadi tu lah. Bernasib baiklah saya pun dapat sahabat, ada sahabat yang boleh tolong saya. Dan dia duduk dalam yayasan, bagus jugalah. Nasib baiklah saya pun. Selain anak yatim, program kali ini turut menyantuni anak istimewa dan pesakit terlantar dengan sumbangan wang tunai, barangan makanan dan barangan keperluan harian. Menerusi bimbingan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, kini ramai usahawan berjaya mengusaha serta mengembangkan perniagaan mereka secara dalam talian. Peluang itu berjaya dimanfaatkan seorang usahawan jahitan apabila meraih pendapatan mencecah RM4,000 sebulan. Perinciannya bersama wartawan Harinia Matialagan. Meski baru berusia 21 tahun, Nur Umi Umairah Azmi berjaya membuka premis jahitannya pada 2020 yang kini menerima permintaan tinggi di Tasik Glugor dan Kepala Batas. Dengan bimbingan MDEC, dia berupaya menjalankan perniagaan secara dalam talian. Perancangan masa depan saya adalah untuk memperbesarkan lagi perniagaan saya, memperbesarkan kedai dan memperluaskan peluang pekerjaan pada staf. Bila kata saya meluaskan pekerjaan pada staf, kat situ boleh membantu banyak orang lah. Dari segi kerajaan juga banyak membantu saya, memberikan peluang khusus perniagaan untuk memperkembangkan bisnes saya dan saya mempelajari banyak ilmu tentang perniagaan. Bagi salah seorang pekerja, Siti Rasidah Ismail, dia mengambil kesempatan itu untuk mempertingkat pelbagai kemahiran menjahit. Antara kelebihan yang saya dapat perolehi daripada bekerja di sini ialah antaranya saya bukan daripada bidang TVET ataupun bidang menjahit. Saya daripada akademik dan saya cuba-cuba saja untuk menjahit. Kemudian selepas habis tamat pelajaran, setelah dapat bekerja di sini, dia boleh memperbaiki saya punya jahitan dari sudut kekemasan pakaian. Pelanggan yang ditemui berpuas hati dengan kualiti jahitan diberikan. Saya berpuas hati lah dengan hasil jahitan Maira sebab jahitannya kemas, cantik, memenuhi permintaan saya. Lagipun
semua family saya semua tempuh sini sebab apa yang Humairah jahit, apa yang saya satu keluarga semua boleh buat. Pakaian lelaki, pakaian kanak-kanak, jahit sulam pun dia boleh buat. Harinia Matia Lagan, RTM. Bantuan khas kewangan Aidilfitri BKKA untuk pekebun kecil getah yang mula diagihkan hari ini memberi sinar kepada golongan itu. Pekebun ditemui menyifatkan bantuan itu dapat meringankan beban kos sara hidup. Bantuan terima ni saya ucap terima kasihlah pada kerajaan kerana saya sedikit meringankan beban masyarakat luar bandar. Jadi kepada masyarakat keseluruhan pertanian, orang petani ini berharap jugalah dalam keadaan semasa ni. Tahulah nak raya ni kan. Jadi mana bantuan ni sedikit untuk untuk menampung belanja raya ni sesuai lah. Tentang bantuan BKKA ni, saya ni umpama dah ngantuk disuruh hantar. Jadi terima kasih sangatlah pada kerajaan yang prihatin. Kerajaan ni madani sekarang ni kan. Jadi kami golongan pekebun kecil ni amat bersyukurlah dengan keprihatinan kerajaan yang ada sekarang ni dapat membantu meringankan beban di samping dengan kejatuhan harga getah, ni barang-barang mahal. Ucap terima kasih kepada kerajaan Malaysia yang dapat membantu pekebun kecil hari ini dengan sumbangan banyak RM200 bagi persediaan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini. Hampir 99% rumah telah dilengkapi bekalan elektrik di seluruh Negeri Sembilan, termasuk menerusi projek bekalan elektrik luar bandar BELB di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW serta Tenaga Nasional Berhad TNB. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Amiruddin Harun berkata, projek tersebut adalah bagi memastikan penduduk mendapat bekalan elektrik yang sempurna, terutamanya bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Dengan adanya projek ini, mereka mendapat bekalan yang sempurna dan kita berharap ini dapat memberi satu kegembiraan menjelang mereka menyambut Hari Raya. Walaupun dah lama, tetapi kali ini rasanya ini kali pertama mereka sambut Hari Raya dengan kemudahan elektrik yang sempurna. Beliau menyatakan pada program lawatan projek bekalan elektrik luar bandar sambungan talian grid Semenanjung Malaysia dan program penyampaian sumbangan Hari Raya Aidilfitri kepada fakir dan miskin peringkat daerah Jelebu di Masjid Kampung Cenah. Projek BELB melibatkan 39 buah rumah di Kampung Dusun Umbut dan Kampung Calin Jelebu yang telah dimulakan pada 9 November 2020 dan telah siap sepenuhnya pada 8 November 2022. Manakala sebanyak 16 buah rumah di Kampung Sungai Mahang nilai turut mendapat manfaat menerusi projek tersebut. Dapat ni alhamdulillah lah. Rasa syukur lah. Datuk nolong saya. Wah betul lah. Syukur lah nolong saya. Terima kasih lah. Katakan main susah betul. Nak keluar ke main susah. RM47,500 nilai kompaun direkodkan Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka sepanjang Ops Hari Raya 2023 sejak 1 April hingga hari ini. Ia melibatkan 29 kompaun atas pelbagai kesalahan seperti pembukusan, pelebalan, iaitu tiada alamat pengimport serta tamat tarikh luput. Menurut Exco Kesihatan Ng Hee Sem, 41 pasar mini, kedai runcit dan pasaraya diperiksa JKN dengan 1,111 makanan disita yang bernilai lebih RM6,555. Seperti tadilah saya operasi ni dapatilah beberapa item sebarang telah luput tarikh dia. Hari ini sudah 14 April tapi yang masih sampai tempoh salahku bulan Mac masih letak di atas rak untuk dijual. Dan kami mendapati para peniaga masih lagi mengabaikan tanggungjawab mereka untuk memastikan makanan
tamat tarik rumput seperti bungkusan yang rosak dialihkan daripada pameran untuk jualan serta tidak mematuhi aspek kebersihan premis. Beliau ditemui selepas mengadakan Ops Hari Raya 2023 di Air Keroh. Pengisian ilmu memeriahkan Ramadan di Universiti Teknologi Malaysia UTM tahun ini. Ini termasuk program Open Mosque atau Masjid Terbuka UTM yang dapat memperkasa muhibah dalam kalangan pelajar termasuk bukan Islam. Erwin Zaid ada perinciannya. Open Mosque, program bersifat terbuka menyantuni masyarakat bukan Islam hadir ke Masjid Sultan Ismail bagi mengenali fungsi masjid. Mereka diraikan dengan pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan tulisan had, berbuka puasa sambil mengikuti forum sembang harmoni melibatkan 4 panel berbeza agama. Malah ada yang turut sama berpuasa dan mengikuti ibadah lain seperti bersahur. Because I live in Japan, there is no culture about Ramadan, and I was fasting for total 7 days, and that was a very nice experience for me. And a lot of people helped me, like ask me, "Are you okay with fasting?" But my friend called me in around 6 a.m. and I woke up and I ate some food together. Ramadan in UTM has a different situation, I think, by other country, because this UTM first focused to community of Muslim, and I love this program because for this program we have 2 students, they have to sit together, connection together, not only one pack for one student. They are mixed for a student, sit together, near together. For example, I am from Iran, a student from Nigeria, a student Somalia, all countries sit together, talk together. Program ini, apa dia punya tujuan dia adalah untuk menyantuni mereka, untuk mewujudkan perpaduan di kalangan kaum, dan di antara yang lain juga dia punya manfaat program Open Mosque ini adalah untuk kita menjelaskan bahawa Islam adalah agama rahmah, yang mana agama rahmah ni untuk mewujudkan menyeru kepada kedamaian dan juga kasih sayang. Selaras dengan aspirasi makmur Johor, program sebegini dapat mengeratkan hubungan antara masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Ia seterusnya dapat memupuk semangat keharmonian dan kebersamaan dalam negeri dan negara. Erwin Zaid, RTM. Bersama saya, Roslin Hashim, eksklusif di Stadium RTM 15 dan 16 April ini. Sekian berita wilayah. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.